لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Ihram, helaian kain yang diletakkan ke tubuh untuk menunaikan ibadah haji dalam menyatakan kecintaan kepada Ilahi. Ihram adalah gambaran nilai kehambaan atas menyahut seruan Tuhan yang sebenar-benar mengharap keredaannya. Redha Allah inilah yang dicari oleh seluruh insan yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Di sebalik gambaran itu, jelaslah nilai kehambaan yang tiada nilai harta, yang tiada nilai pangkat, bahkan sekujur tubuh kehambaan mengharap redanya di sebalik panggilan ini. Semuanya untuk menyuburkan rasa kerinduan untuk menunaikan ibadah haji, kerinduan untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baitullah, rindu yang tertangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini masih lagi dapat kita bersiaran dalam Baitullah, rindu yang tertangguh. Dalam rancangan ini kita bawakan tokoh dan juga jemaah haji yang berkongsikan pelbagai-bagai pengalaman yang mereka lalui ketika menunaikan ibadah haji, supaya kita dapat hayati bagaimana keadaan di sana, dan terutamanya dalam kita mencongkel dan menyemarakkan rasa rindu menunaikan haji, rasa rindu kepada Mekah dan Madinah, dan rasa rindu kepada Allah dan juga Rasul. Jadi bersama saya pada kesempatan yang berbahagia ini, yang berbahagia Ustaz Ashraf Suarin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih datang ke studio dan berkongsikan pengalaman dengan sedang penonton sekalian. InsyaAllah. Dah lama dah Ustaz maknanya menjadi pembimbing kepada haji dan jemaah haji ni Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Sejak 2017. 2017 Alhamdulillah. Tentu banyak kerana pengalaman-pengalaman menguruskan jemaah-jemaah dan juga beberapa peristiwa yang dilalui Ustaz ya. Betul, insyaAllah. Saudara penonton yang saya sayangi sekalian, sebagai permulaannya kita cerita dulu mengenai ihram. Ihram adalah satu pakaian yang dipakai oleh jemaah ketika menunaikan haji dan juga umrah. Beberapa helai kain, satu dipakai untuk menutup bahagian bawah dan diselempangkan, satu lagi diselempangkan di badan. Tak kira siapa pun kita di negara kita, sama ada kita ni orang berpangkat, sama ada kita ni orang yang berharta, sama ada kita ni orang dihormati ataupun orang biasa, maka ketika ibadah haji dan juga umrah, pakaian ini terlihat kita semua adalah sama. Terbayang saya ketika kalau melihat jenazah diusung, sama ada di Mekah ataupun di Madinah ataupun di negara kita, walau siapa pun mereka tetap memakai pakaian yang sama, iaitu kain kafan. Tidak terbeza antara mereka. Begitulah falsafah ihram ketika penunaian ibadah haji. Saudara penonton yang saya sayangi sekalian, maka ketika seseorang mengenakan pakaian ihram, yang paling penting permulaan untuk menunaikan haji ataupun menunaikan umrah ini bermula dengan niat. Apakah niatnya? Niatnya adalah untuk menunaikan haji ataupun umrah dan menjaga perkara-perkara yang boleh yang diharamkan
sesuatu perkara yang diharamkan yang ketika tidak ihram boleh dibuat, maka ketika ihram dah tak boleh nak buat lah. Antara contohnya berwangi-wangian. Antara contohnya kita mencabut bahagian-bahagian bulu di badan, memburu, mengadakan perhubungan antara suami isteri dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Bermulanya ihram, ada perkara-perkara yang harus di luar sana yang tak boleh dah kita buat. Dan ketika kita menunaikan ihram itu, kita sudah mula untuk disunatkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami datang ya Allah, kami datang ya Allah, kami datang ya Allah. Kami datang menyahut seruanmu ya Allah. Jadi maknanya disunatkan untuk kita membaca talbiyah sebanyak yang mungkin dan semampu yang boleh. Maka ketika kita baca talbiyah, ingatan kita difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk kita menunaikan ibadah ini. Sudah tentulah Allah menghendakinya kita menyempurnakan dengan sebaik-baiknya. Kerana Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah dari orang yang ikhlas dan orang yang menyempurnakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika itu kita sudah mula perlu meninggalkan perangai-perangai, akhlak-akhlak ataupun sifat-sifat yang buruk seperti mencaci, memaki, memandang buruk pada orang lain. Hati kita perlu disucikan dengan sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji. Kita tidak dibenarkan untuk berakhlak dengan akhlak orang yang fasik, orang yang ahli pendosa, ataupun akhlak orang yang biasa, dan disuruh kita untuk berakhlak seperti mana yang digalakkan dan seperti mana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara penonton yang saya sayangi sekalian, maka datang kita masuk ke bumi Mekah untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah dengan pakaian ihram yang kita diwajibkan untuk memakainya. Jadi saya ingin beralih kepada Ustaz Ashraf. Ya Ustaz, Ustaz sering bawa orang pergi ke Mekah, menjadi pembimbing kepada haji dan juga umrah. Sudah tentu semua orang akan merasa, Ustaz, siapa yang pernah pergi akan merasa perkara ini, iaitu kita akan merasa sayang, rindu untuk kembali ke bumi Mekah dan juga Madinah. Jadi tahun ini Ustaz, seluruh dunia diuji dengan pandemik sakit yang menyebabkan ibadah haji ditangguhkan. Jadi apa perasaan Ustaz dan apakah yang boleh Ustaz gambarkan, nak pergi tapi tak dapat, kerinduan sebagai orang biasa bawa jemaah, tiba-tiba tak dapat nak bersama-sama untuk ke sana, boleh Ustaz kongsikan? Baik Ustaz, terima kasih. Subhanallah, seluruh para penonton yang dirahmati Allah. Bila sebut perkataan rindu, rindu kita pada manusia, rindu yang subhanallah boleh luah dengan kata-kata, boleh kita luah zahirkan dengan sesuatu gambaran. Tapi bila sebut rindu pada Baitullah, ya, macam saya setiap tahun saya diberi peluang bertugas menyantuni jemaah haji Duyufur Rahman, subhanallah, bila tahun ni tidak dapat pergi, kita rasa rindu tu subhanallah, rindu yang Allahu Akbar, ya. Apa di sebalik berlaku gambaran ni? Allah sedang marah aku ke? Allah sedang marah kita ke? Apa di sebalik gambaran tu? Allah nak tarbiyah kita. Dan saya teringat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut satu ingatan, akhir zaman orang pergi haji dengan tujuan komersial. Bila sebut dengan tujuan komersial, saya terfikir, adakah 2020 ni Allah nak datangkan, subhanallah, bila sebut orang pergi kerana komersial, kerana nak tunjuk kekayaan, kerana nak tunjuk dia mampu, nak tunjuk dia boleh setiap tahun pergi. Kadang saya terfikir, adakah Allah gambarkan dengan gambaran pandemik COVID-19 ni untuk kita duduk dan kita termenung dan kita fikir, ya, betulkan kembali niat, ya, seolah-olah Allah tangguhkan jemputannya untuk bertemu dengan dia, subhanallah. Dan kita muhasabah sama-sama di sebalik gambaran ini. Allahu Akbar, banyak dosa kita yang perlu kita perbaiki, banyak kita punya niat yang perlu kita perbetulkan, dan banyak sebenarnya gerak langkah kita yang saban tahun kita pergi, tiba-tiba tak boleh pergi. Apa sebab? Boleh jadi Allahu Akbar, Allah bukan rindu kita,
tapi bagaimana Allah nak perbetulkan sikap kita sebenarnya. Allah nak perbetulkan, Allahu Akbar. Di sebalik tujuan-tujuan saban tahun kita pergi, kadang takut-takut tak sampai nilai haji tersebut. Kadang tak sampai kita punya subhanallah mabrur haji itu tersebut. Dan bila sebut rindu yang tertangguh, Allahu Akbar, kita nak sebut pun satu gambaran lafaz yang Allahu Akbar sangat sebab. Sebab apa? Di sebalik gambaran inilah dosa kita terampun. Boleh jadi di sebalik gambaran inilah kita nak subhanallah, nak berbicara dengan Allah. Umpama duduk di Arafah, iktiraf li zunubihim, kita iktiraf kita punya dosa kita. Tapi bila tertangguh seperti ini, bagaimana kita nak melafazkan? Bagaimana kita nak mengungkap zahir taubat kita? Bahkan kita nak melafazkan subhanallah, rindu yang tak terlafaz, bahkan yang tak terungkap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah seluruh yang dirahmati Allah, saya nak mengajak di sebalik gambaran yang tertangguh ini, kita banyakkan istighfar, kita banyakkan subhanallah, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tidak gambarkan kerinduan ini dalam keadaan berpanjangan, dalam keadaan kerinduan seorang hamba itu terjawab sebagai Khalik kepada hambanya, subhanallah. Dan marilah kita banyakkan doa, marilah kita perbanyakkan subhanallah, renung di sebalik diri kita, layakkah kita kembali kepada Allah, layak tak kita menjadi tetamu Allah kembali. Terima kasih Ustaz. Jadi sedang penonton yang saya sayangi sekalian, ada dua pendekatan yang boleh kita bawa ketika tahun ini kita tak boleh tunaikan haji. Satu, kita melihat apa sebab-sebab yang di luar. Satu lagi, boleh kita muhasabah ke dalam diri kita. Adakah dosa-dosa kita yang banyak menyebabkan kita tidak dijemput untuk pergi tahun ini. Sedang penonton sekalian, banyak lagi perkongsian-perkongsian menarik yang kita nak kongsikan sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah sedang penonton sekalian, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Baitullah, Rindu yang Tertangguh. Sedang penonton sekalian, apabila kita bicara mengenai menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, di antara syaratnya adalah istita'ah. Istita'ah ini makna kemampuan. Dan apabila kita bicara mengenai kemampuan, salah satu bahagian daripada kemampuan adalah kemampuan kesihatan. Jadi oleh itu saya bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini di studio, iaitu Dr. Muhammad Khairul Aniza Zakaria daripada Pengurus Kanan Kesihatan Jabatan Haji Lembaga Tabung Haji, dan juga merupakan pegawai penyelaras rombongan perubatan semasa operasi haji di Tanah Suci. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Doktor ya. Ya, sihat. Terima kasih datang ke studio kita. Terima kasih. Dan berkongsikan pada sidang penonton sekalian maknanya mengenai perkara-perkara berkaitan dengan ibadah haji ini. Jadi lama dah Doktor maknanya bertugas sebagai penyelaras haji ini, dan mungkin Doktor boleh kongsikan sebagai permulaan pengalaman Doktor dalam menunaikan haji dan juga menguruskan tu, sikit pengalaman sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menyantuni bakal haji ataupun duyufur rahman di Tanah Suci bermula daripada 2014 lagi. Semasa itu saya berada di Kementerian Kesihatan Malaysia dan sehinggalah pada 2018 saya memegang jawatan Pengurus Kanan Kesihatan di Lembaga Tabung Haji. Jadi saya dah beralih portfolio kepada pengurusan kesihatan jemaah haji itu sendiri. Banyak pengalaman yang saya hadapi di sana. Kalau kita tengok pelbagai masalah kesihatan dihadapi oleh jemaah haji Malaysia, baik yang berada di Mekah maupun di Madinah, daripada pelbagai aspek kesihatan, dan alhamdulillah hasil bantuan Allah SWT kita berjaya menyantuni yang sebaik mungkin jemaah haji kita di sana. Masya-Allah. Jadi dalam tabung haji itu sendiri ada bahagian dalam kesihatan
dalam maknanya menguruskan kesihatan jemaah haji. Jadi ini bermaksud tabung haji memberi penekanan dan titik berat kepada tahap kesihatan jemaah. Jadi sejauh mana tabung haji melihat jemaah dan juga kesihatan ini benda yang penting dalam seseorang menunaikan ibadah haji itu? Okay, Alhamdulillah sudah sepastinya tabung haji memainkan peranan yang penting dan menekankan kebajikan dan juga kesihatan seseorang jemaah haji tersebut. Bukan sekadar sebelum dan juga semasa menunaikan ibadah haji, malah kita meneruskan perkhidmatan kesihatan sehingga selepas daripada tamatnya ibadah haji tersebut. Jika kita lihat bagaimana tabung haji memainkan peranan dan inisiatif memulakan persediaan jemaah haji dari segi aspek kesihatan daripada kursus-kursus haji yang telah diadakan, baik di peringkat kursus asas haji, intensif haji dan juga kursus perdana haji. Di dalam setiap kursus kita menyediakan slot khas kesihatan yang diberikan oleh petugas perubatan yang berpengalaman. Pada masa yang sama kita berkolaborasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menyediakan saringan awal kesihatan untuk nak jawab haji. Makanya kalau tak buat saringan tak boleh jawab haji. Jadi itu sebagai salah satu prasyarat. Bukan untuk kita nak susahkan jemaah haji, tapi kita nak memastikan bahawa tahap kesihatan berada di tahap yang paling optimum dan terbaik supaya mereka dapat menyempurnakan ibadah haji dengan sebaik mungkin. Jadi, terima kasih doktor. Jadi maknanya tahap kesihatan yang dapat dinilai dan ada ketika kursus lagi ya. Yeah. Saya nak pergi kepada mungkin Ustaz Ashraf. Ustaz, sebagai orang yang terlibat mutawif dalam agensi, bagaimana juga pula Ustaz maknanya memberi menilai tahap kesihatan jemaah yang mengikuti agensi untuk menunaikan haji? Pergi Ustaz, sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi Dr. Mona sebut berkenaan dengan kesihatan. Daripada sudut kami sebagai pembimbing, bukan kami menilai lah, tapi kami bagi sentiasa peringatan bagaimana kita nak beribadah ni kena tubuh yang sihat. Jadi kena jaga kesihatan dan banyak berdoa. Itu daripada sudut kami lah. Bila kami sebagai pembimbing ni sentiasa kami ingatkan kena banyak minum air, kena banyak jaga ibadah betul-betul, jangan terlalu orang kata agresif. Sebab apa kita nak yang menjadi keutamaan bila kita duduk di Arafah itu. Maksudnya kita libatkan diri yang utama di situ. Jadi yang lain tu contoh kita minta dia banyakkan berehat, jangan terlalu orang kata menggila untuk buat umrah, ya, umrah sunat dan sebagainya lah. Itu yang daripada sudut kami lah. Selalu ingatkan begitulah. Bukan kita nak menilai daripada sudut kesihatan, tapi kita selalu bagi peringatan-peringatan begitu. Terima kasih. Jadi dalam Allah pun sebut bahawa memberi, ingatkah kamu fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maknanya peringatan itu memberi kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Saya nak beralih pada doktor. Doktor, mungkin doktor ada pengalaman ya, sebab dalam hadis Nabi SAW sebut adalah al-hajjul Arafah. Haji adalah perhimpunan di padang Arafah. Jadi mungkin doktor ada pengalaman menguruskan jemaah yang sakit sebelum perhimpunan di padang Arafah ataupun di padang Arafah sendiri, ataupun mungkin selepas itu mereka jatuh sakit. Silakan doktor kongsikan pengalaman. Sudah semestinya kalau kita tengok jemaah haji kita ni, saya nilaikan sebagai insan ataupun rakyat Malaysia yang biasa. Mereka tak terkecuali daripada diuji oleh Allah SWT dengan tahap kesihatan yang merosot di sana. Bukan kerana mereka tiada persediaan, bukan kerana tahap kesihatan mereka tidak dinilai, tetapi kadang-kadang faktor persekitaran di Arab Saudi dengan cuaca yang panas, dengan cuaca persekitaran yang berdebu, kesesakan umat Islam, ketidakselesaan menyebabkan tahap kesihatan akan merosot apabila berada di tanah suci. Sebab tu kalau kita tengok ada di kalangan jemaah haji kita yang diuji agak lebih daripada Allah SWT, sehingga masuk ke pusat rawatan tabung haji tak kala dekat berhampiran dengan waktu-waktu Arafah ni tidak dapat pergi seperti jemaah-jemaah haji yang lain. Maka tabung haji mengambil inisiatif buat satu program khas. Kita panggil program safari wukuf, Ustaz. Safari wukuf? Ya, safari wukuf ni bukan kita pergi tengok ladang unta, tak? Bukan. Ladang unta masih kita mengekalkan larangan ke ladang unta seperti mana yang dikekalkan oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengelakkan wabak MERS-CoV. Tapi safari wukuf ni adalah bagaimana kita nak melengkapkan ibadah haji seseorang jemaah tu. Sebab kita kata wukuf adalah satu kemuncak. Wukuf adalah satu rukun yang membezakan dia dengan ibadah-ibadah umrah yang lain. Jadi kita tetap kena bawa jemaah haji pergi berwukuf dalam apa jua cara sekalipun. Itu orang kata KPI tabung haji lah. Jadi kita mengambil inisiatif dengan program safari wukuf. Dalam keadaan ketidaksempurnaan sedikit kesihatan jemaah haji kita ni, kita masih membawa
membawa jemaah haji kita dengan menyediakan bas-bas yang khas. Okey, dan setiap bas khas ini juga dilengkapi dengan petugas-petugas perubatan untuk menyantuni kesihatan jemaah haji kita sepanjang program safari wukuf. Tak cukup dengan tu, dalam program safari wukuf kita sedia juga pembimbing-pembimbing ibadah haji. Kita teruskan bertalbiah, kita memberi khutbah Arafah ringkas dalam bas-bas yang khas ini supaya mereka juga merasai nikmat wukufnya itu, nikmat Arafah dan nikmat hajinya itu. Jadi banyak pengalaman je, maknanya menguruskan orang yang sakit, maknanya, dan kadang-kadang jemaah yang telah berumur terutamanya kan, kita lihat macam mak ayah kita sendiri macam mana mereka cuba menaikkan sebaik-baiknya tapi mungkin tak larat dan sebagainya. Jadi mungkin pada Ustaz Ashraf sendiri ada pengalaman jemaah yang sakit ketika sebelum Arafah ataupun ketika Arafah ataupun selepas perhimpunan daripada Arafah. Silakan. Baik Ustaz, subhanallah, banyak juga pengalaman gitu. Antaranya sebelum wukuf tu, dalam keadaan dia bersemangat nak pergi, tiba-tiba sebelum hari kejadian wukuf tu dia jatuh sakit teruk. Pendarahan tak berhenti. Kadang bila sebut pendarahan ni, mungkin doktor lebih daripada dia makan ubat cair darah. Bila ubat cair darah tu, subhanallah, sebelum wukuf tu dalam keadaan dia dah makan. Jadi bila kejadian waktu hari wukuf tu, dalam keadaan ihram tu habis, ihram dia penuh dengan darah. Darah keluar daripada hidung, darah daripada mulut. Jadi apa yang kita buat, kita cuba ni lah, cuba stopkan darah tu dan kita panggil pegawai kesihatan yang ada yang berhampiran. Dan apa pun kita ingatkan yang lain, jangan panik lah. Dan antaranya kadang bila sebut penyakit yang datang tiba-tiba, kat Malaysia tak ada sakit. Dia tiba-tiba sebab terlalu risau, terlalu panik lah, tekanan dan macam-macam. Jadi itu antara pengalaman lah. Dan antara pengalaman yang saya tak boleh lupa, dah almarhum dah pun, tahun lepas yang saya bawa, bagaimana dia kanser tahap 4 lah, kritikal. Yang balik daripada mengerjakan haji, dia meninggal. Dia sebut pada saya, Ustaz, tolong bantu saya, tolong pimpin saya. Cuma yang terakhir waktu lontar jamrah tu, dia tak mampu. Dia kata, Ustaz, tolong buatkan untuk saya. Itu antara pengalaman yang sangat kritikal lah. Jadi kita beri semangat lah. Kita, walaupun kita sakit, walaupun dalam keadaan kita nampak diuji, tapi Allah nak melihat bagaimana kita mengatasi ujian tersebut. Walaupun nampak kita sakit, tapi bagaimana kekuatan sakit tu mengatasi segala-gala yang Allah duga tu. Allah nak tengok bagaimana sekujur tubuh beribadah. Bukan sekujur tubuh mengadu kita lembik dan sebagainya. Itu yang saya ingatkan pada jemaah lah. Jadi sedang putus sekalian kan, ada kadang-kadang yang paling beruntung adalah sebenarnya apabila kita diizinkan untuk menghabiskan ibadah haji. Betul. Sebelum kita mengembuskan nafas kita akhir. Betul. Kan. Dan sebab itulah sedang putus sekalian, siapa-siapa yang belum lagi mendaftar di tabung haji untuk menaikkan haji, maksudnya pergi usaha untuk daftar. Kerana apa? Kerana Allah menilai usaha kita itu. Kalau andai kata Allah jemput kita sebelum kita sempat menunaikan, sebelum giliran kita sampai, paling kurang ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya Allah, aku telah berusaha Tuhan, tetapi kehendak-Mu mengatasi segala-galanya. Daripada kita langsung tak pernah nak fikir, tak pernah nak berusaha, tak pernah nak mencuba untuk pergi ke menunaikan haji sebagai menunaikan rukun Islam yang kelima. Saudara penonton sekalian, banyak lagi perkongsian yang ingin kita kongsikan. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Baitullah, rindu yang tertangguh. Saudara penonton sekalian, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam rancangan Baitullah Rindu yang Tertangguh. Dan kali ini kita kongsikan mengenai kesihatan ketika menunaikan ibadah haji.
Jadi dalam buku Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder ataupun DSM-5 memang ada digariskan, kadang-kadang ada digariskan mengenai disorder dalam perkara-perkara berkaitan mental dan juga emosi. Jadi mungkin kita nak minta supaya doktor kongsikan kepada sedaya penonton sekalian, ada tak pernah doktor mengendalikan pesakit-pesakit berkaitan dengan pesakit mental ni, kan? Dan pengalaman doktor sendiri membantu jemaah yang sedemikian. Silakan doktor. Jelas seperti kita maklum bahawa salah satu syarat wajib haji adalah berakal. Saya yakin Ustaz lebih mahir lah bab hukum ni berbanding dengan saya. Okay, tapi kalau kita tengok ada setengah di kalangan jemaah haji kita ni dia lambat dan sukar untuk beradaptasi dengan suasana baru di Arab Saudi ataupun di Tanah Suci. Ditambah pula dengan berada berjauhan dengan keluarga dekat Malaysia. Okey, pergi dengan pasangan pun pasangan bilik berasingan. Jadi tahap kemurungan akan terjadi, rasa menyendiri, akan rasa stres. Jika dulu isteri meletakkan ubat setiap pagi, jadi ubat pun kadang-kadang terlupa nak makan. Jadi kemurungan, stres dan juga menyendiri itu akan menyebabkan salah satu punca masalah mental di kalangan jemaah haji kita. Namun saya tak nafikan ada di kalangan jemaah haji kita juga yang sedia mempunyai masalah penyakit mental di Malaysia. Namun tahap penyakit mental telah dinilai, telah dirawat oleh pakar-pakar perubatan di Malaysia dan mereka stabil untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi disebabkan punca-punca yang saya kata tadi lah, keadaan persekitaran yang berbeza, cuaca, suhu, rindu kepada anak-anak ataupun keluarga di Malaysia, berpisah bilik berasingan dengan pasangan, ubat pun kadang-kadang tak makan. Jadi menyebabkan tahap kesihatan mental menjadi lebih serius dan teruk. Namun kita mengambil inisiatif, Tabung Haji menyediakan pelbagai perkhidmatan kepakaran, termasuklah kita membawa pakar-pakar psikiatrik di sana. Okey, pakar psikiatrik ni Ustaz bukan untuk orang gila saja. Betul. Okey, jadi dia boleh juga merawat kemurungan, rasa menyendiri, okey, rasa stres. Jadi pakar perubatan kita psikiatrik ni akan memain peranan yang penting, memberi rawatan yang secepat mungkin dan intensif. Dibawa daripada Malaysia ataupun Dibawa daripada Malaysia hasil kolaborasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Di kalangan pakar-pakar perubatan kesihatan kita di Malaysia. Pada masa yang sama tak cukup dengan tu, kita juga mendapat bantuan daripada pembimbing ibadah haji di Tanah Suci untuk memastikan setiap pesakit kita ni dinilai dari aspek kesempurnaan ibadah dia. Kita tak nak tengok kesihatan saja lengkap. Kesihatan pun kena pastikan yang terbaik. Pada masa yang sama, ibadah haji juga seiring berjalan dengan lengkapnya. Kalau tak cukup dengan tu, kita juga meminta bantuan daripada unit kaunseling di Arab Saudi, juga di kalangan petugas, di mana Tabung Haji membawa petugas-petugas kaunselor yang berpengalaman dalam mengatasi segala masalah yang berkaitan dengan mental ni, di mana petugas-petugas ni juga merupakan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak kaunseling ataupun kaunselor daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih doktor. Jadi maknanya memang wujud orang yang daripada Malaysia ada masalah mungkin anxiety, stres, mungkin disorder yang lain mental ni. Jadi bila berada di sana, maknanya seolah-olah macam merangsang mereka lebih pada stres dan alhamdulillah daripada Tabung Haji punya unit sokongan dapat membantu jemaah-jemaah demikian ya. Jadi saya nak balik beralih pada Ustaz Ashraf. Ustaz, saya yakin selain daripada masalah zahir, orang maknanya terjadinya masalah stres, anxiety, bipolar ataupun berbagai-bagai lagi disorder-disorder yang lain, ada juga gangguan rohani yang menyumbang kepada maknanya kehilangan kewarasan. Jadi ada tak pengalaman Ustaz berhadapan dengan jemaah seperti begini? Baik Ustaz, antara pengalaman yang saya pernah hadap, bagaimana keadaan seorang jemaah ni tiba-tiba dia buat ungkutan, saya nak bunuh Ustaz, dia nak bunuh mutawif yang ada, tiba-tiba macam tu. Lepas tu dalam keadaan bila dia waras tu, dia minta maaf. Bila dalam keadaan dia luar kawalan tu, dia macam-macam lah, emosi, nak bunuh lah, nak bunuh diri, macam-macam dia sumpah seranah. Apa pun yang di sebalik gambaran ini, saya nak ajak kita fikir balik. Bila kita pergi ni sebagai tetamu Allah, kita kena meletakkan Allah tu sandaran yang utama. Bila jadi begini, boleh jadi di Malaysia dia ada pengaruh-pengaruh
perkara-perkara yang na'udzubillah min zalik, perkara yang syirik. Ya, dia menggunakan selain Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sandaran. Dia ambil saka kepada Allah alam. Timbul di sana macam-macam. Tiba-tiba ada yang pengalaman 2 tahun yang lalu jadi beruk, tiba-tiba dia mengaum macam rimau dan sebagainya. Jadi kami yang ada sikit pengalaman ni cuba kita lagi minum air zam-zam, cuba kita ajar di istighfar, cakap kita di sini kita ada Allah, kita letakkan Allah segala-galanya. Hidup kita jangan kita meletakkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, ada sudut hukum Ustaz. Kalau orang yang kehilangan kewarasan, bagaimana boleh Ustaz ulas? Bila sebut hukum tu dia terangkat dia punya kewajipan. Bila sebut waras, dia tidak berakal, dalam keadaan dia tak boleh nak beza mana yang betul mana yang tak betul, dia tak terikat dengan hukum yang wajib tu lah. Dia terikat dengan ibadah dalam ihram. Contoh kalau dalam ihram dia kan terbatas dengan perkara-perkara yang membatalkan. Kalau dia tak waras boleh jadi dia buat, boleh jadi dalam keadaan dia tak sedar. Jadi perkara tu bila dia tak waras, mungkin dalam gangguan ke atau daripada sudut kesihatan, anxiety, ketekanan dan sebagainya, dia tertolak lah, terangkat daripada kewajipan tersebut. Jadi maknanya kadang-kadang ada yang sampai terlalu tertekan ataupun mungkin gangguan Betul. menyebabkan hilang kewarasan. Dan bagi mutawif yang berpengalaman membantu juga dalam proses untuk meru'yah ataupun mungkin membantu jemaah-jemaah demikian. Saya balik kepada doktor. Okey, doktor mungkin boleh bagi nasihat kepada penonton kita sekalian macam nak beroleh kesihatan. Jadi perbincangan kita ni saya rasa bukan saja kesihatan yang zahir tapi mental juga dan juga mungkin emosi juga. Silakan doktor. Sebenarnya permulaan untuk menjaga kesihatan ni adalah satu proses yang berterusan, Ustaz. Okey, kita tak boleh pandang dapat tawaran baru nak bersedia haji, ataupun baru dapat tawaran baru nak bersedia persiapan kesihatan. Sama ada dari aspek fizikal maupun mental. Tapi sebenarnya kesihatan ni kita kena proses yang berpanjangan dan berterusan. Kalau kita tengok kalau dalam konteks haji itu sendiri, apabila kita daftar haji, kita dah tahu bila tahun peruntukan. Mungkin 5 tahun lagi ke 10 tahun lagi. Jadi pada situ sebenarnya menjadi anjakan untuk jemaah-jemaah haji kita ni dah kena ready dah, ada kena bersedia dah untuk memperkasakan kesihatan dari aspek fizikal dan juga mental. Menanamkan gaya hidup yang sihat, jaga pemakanan, tingkatkan aktiviti-aktiviti fizikal. Jadi itu yang dia orang sepatutnya kena lakukan. Sebab tu kalau kita tengok inisiatif tabung haji mewujudkan khusus asas haji ini bukan tertakluk kepada orang yang dapat tawaran je, Ustaz. Orang yang tak dapat tawaran pun boleh pergi khusus asas haji. Dan yang paling menariknya, khusus asas haji ini percuma seluruh negara. Jadi dekat situ kita boleh timba pengalaman, boleh timba ilmu, tengok keadaan sebenar dan aspek kesihatan dan juga ibadah haji itu sendiri daripada penceramah-penceramah semasa khusus asas haji. Contoh yang paling mudah kalau kita tengok adalah melontar itu sendiri. Ibadah melontar dekat jamrah. Kita jangan lihat ibadah melontar tu bila kita di depan jamrat, Ustaz. Kita kena tengok bagaimana pergerakan kita daripada Mina Muasim ataupun perkampungan, perkemahan jemaah haji Malaysia dengan jarak 3.5 km ke jamrat. Pergi balik 7 km. Saya pun tak terkecuali untuk pergi balik 7 km tersebut. Untuk 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sedangkan kita berjalan kaki pula. Ya, lebih kurang 30 km. Secara itu tak kira kalau kita sesat lagi. Kan? Jadi di situ jelas menunjukkan kekuatan fizikal dan mental kena kuat. Itu tak kira dengan cuaca yang panas. Ada yang pergi waktu bukan waktu yang kondusif. Kena waktu tidur malamnya dah kena pergi melontar, mutawif kena bawa. Pakaian masih ihram, ada yang belum bertahalul masa tu. Jadi ketidakselesaan juga menjadi faktor tahap kesihatan kita akan tergugat. Pada masa yang sama kita bukan kata berhadapan dengan jemaah haji kita je. Kita ada berjutaan jemaah haji daripada negara-negara lain bersesak-sesak. Ada sehingganya batu terkena kita. Yang dibaling oleh jemaah lain. Jadi jelas dekat situ menunjukkan bahawa persediaan kena dilakukan lebih awal supaya kita dapat gambaran. Malah saya nak tambah sedikit dalam keadaan konteks dunia berhadapan dengan COVID-19. Kita pun tak tahu apa lagi undang-undang, peraturan-peraturan kesihatan yang baru yang akan dikenakan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada semua jemaah haji dunia. Jadi sebab kita tak tahu, maka kita terpaksalah melakukan persediaan bukan 100%, lebih daripada 100%. Baik dari aspek fizikal dan juga mental yang baik. Terima kasih doktor. Ya. Okey, ringkas Ustaz. Sebelum kita berhenti berehat, mungkin ada sedikit doa Ustaz akan kongsikan bagi kita pagar diri kita daripada gangguan rohani. Ustaz. Allahu Akbar. Baik,
seluruh para penonton yang dirahmati Allah, bila sebut gambaran doa ini, antara yang termudah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maksudnya dengan bahasa mudahnya, dengan nama Allah yang tiada yang beri kemudaratan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita yakin dengan Allah, Allah yang beri kemudaratan, Allah juga yang memberi segala-gala kemudahan. Kita yakin pada Allah, kita serahkan pada Allah, itu akan jadi kemudahan dan akan menjadi keringanan pada kita, insya-Allah. Bila nak baca tu, Ustaz? Itu sentiasa kita baca, insya-Allah. Bukan hanya dalam keadaan kita diuji, tapi sentiasa kita baca, insya-Allah. Jadi Saudara Penonton sekalian, terima kasih kepada Ustaz Ashraf yang berkongsikan sedikit doa daripada supaya kita dapat pagar diri kita daripada gangguan rohani, selain daripada apa yang Dr. Khairil kongsikan tadi dari sudut makan kesihatan bagus, gaya kesihatan hidup dan sebagainya. Jadi sedang penonton sekalian, jangan ke mana-mana, perkongsian kita semakin hangat dan perkongsian kita semakin lagi banyak yang ini dikongsikan oleh jemputan kita ni. Kita bertemu selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih sedang penonton sekalian. Kita masih lagi dalam rancangan Baitullah, Rindu yang Tertangguh. Jadi saya nak beralih kepada doktor. Jadi doktor, saya sangat memahami sebenarnya bukan mudah untuk menyantuni orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin bukan saudara kita, bukan ahli keluarga kita, bukan kenalan kita. Apakah sumber kekuatan yang ada pada doktor sehingga doktor dapat menyantuni mereka ini? Silakan doktor. Kalau tanya saya sumber kekuatan secara peribadi, saya meletakkan tanggungjawab saya. Tanggungjawab sebagai pengamal perubatan, tanggungjawab sebagai sebahagian daripada pengurusan lembaga tabung haji, dan yang paling penting adalah tanggungjawab sebagai Muslim kepada Muslim yang lain. Dah sebati dengan saya sebagai pengamal perubatan, suka tak suka, maka saya terpaksa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Apabila tanggungjawab menjaga jemaah haji ataupun golongan kumpulan yang boleh dikatakan istimewa, maka itulah cabaran yang menyebabkan saya terus beristiqamah untuk terus menyantuni jemaah haji kita. Malah saya pergi sebagai petugas dan juga pengurusan lembaga tabung haji seorang diri, Ustaz. Keluarga di Malaysia, mak ayah di Kedah, isteri di Kuala Lumpur, anak-anak di Kuala Lumpur. Siapa lagi ibu bapa saya di sana jika bukan jemaah haji ini? Siapa lagi mak ayah saya? Siapa lagi pak long, mak long, pak cik, mak cik, abang, kakak saya jika bukan jemaah haji ini? Jadi itulah yang menyebabkan saya terpanggil untuk terus beristiqamah untuk memberikan khidmat sebaik mungkin kepada mereka. Jika bukan saya, siapa lagi? Jika bukan rakan-rakan pengamal perubatan saya yang lain, siapa lagi mereka kepada kita? Mereka ni bagi saya bukan sekadar VVIP tetamu Allah SWT, tapi saya juga sanjung mereka sebagai lebih daripada ibu bapa saya. Mungkin berkat doa mereka kepada saya menyebabkan saya jadi saya sekarang. Jadi sebab tu saya beristiqamah untuk terus membantu dan menyantuni mereka. Betul Ustaz, orang kata petugas haji ni nak kata penat, memang penat. Cuti pun tak ada. Kerja 7 hari seminggu. Kita berpublic holiday di Tanah Suci. Raya haji pun kita kerja. Kalau sambutan hari kebangsaan pun kita kerja di Tanah Suci. Pergi awal, baliknya lambat. Banding dengan jemaah haji. Tapi apabila kita memegang moto bersama santuni Duyufur Rahman yang sentiasa dialung-alungkan dan diucap-ucapkan oleh lembaga tabung haji, maka itulah yang menjadi cabaran yang saya harus terima dan untuk saya terus menyantuni jemaah haji kita. Pada masa yang sama saya yakin saya punya istiqamah ni tidak akan dapat berterusan tanpa sokongan, dorongan dan juga
orang kata kerjasama yang erat daripada beberapa individu. Sudah pastinya keluarga saya yang menjadi tulang belakang yang menyokong saya walaupun saya terpaksa meninggalkan diorang lebih kurang 80 hari ataupun 3 bulan, tetapi mereka tidak putus-putus untuk memberi sumbangan dari segi support, moral support, dari segi dukungan dan dorongan untuk saya terus menyantuni jemaah haji saya, baik ibu bapa saya, isteri dan anak-anak walaupun kecil lagi yang masih memahami untuk saya bertugas menjadi penyantun kepada Duyufur Rahman. Pada masa yang sama saya juga berterima kasih dan juga ingin melafazkan penghargaan yang amat-amat tinggi kepada pengurusan Lembaga Tabung Haji, baik pengurusan Lembaga Tabung Haji di Malaysia maupun pengurusan Lembaga Tabung Haji yang berada di Jeddah, iaitu Pejabat Konsul Haji yang Jeddah. Tanpa kerjasama mereka, tanpa tunjuk ajar dan juga kolaborasi dan juga solidariti yang tinggi, maka saya tidak boleh menguruskan jemaah haji berseorang diri. InsyaAllah. Jadi besar tanggungjawab doktor, dan juga yang paling menyentuh tu bila kita melihat mereka sebagai ibu dan ayah kita. Yang boleh kita santuni. Jadi Ustaz Ashraf, okey. Tahun ini kita tidak dapat untuk ke sana. Sebagai orang yang biasa ke sana, mungkin ada luahan yang Ustaz nak kongsikan pada sedara penonton sekalian. Baik, terima kasih Ustaz. Seluruh para penonton yang dirahmati Allah, saya nak ajak kita fikirkan, kita renungkan. Macam saya setiap tahun, 3 tahun turut-turut pergi bertugas, dan sampai akhirnya juga kita sebagai khatib di Arafah. Dan kali ini kita tidak merasa seperti yang kita rasa tahun-tahun yang lalu. Dan apa yang saya ingin kita fikirkan, bagaimana seruan labbaik Allahumma labbaik. Allah panggil kita, kita datang menyahutnya. Tapi kali ini seolah-olah, adakah Allah tidak panggil kita? Adakah Allah tidak jemput kita? Apa banyak dosa yang kita lakukan sampai seolah-olah Allah tahan kita jadi tetamu dia, subhanallah. Bila sebut jadi tetamu Allah, tak sama macam tetamu manusia. Tetamu manusia dilayan, dihidangkan air, minuman, makanan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita jadi tetamu Allah, kita bawa sekujur tubuh yang penuh dengan dosa, yang kita mengharapkan subhanallah pengampunan dia. Lagi-lagi kita di Arafah, iktiraf li zunubihim, kita iktiraf, kita bercerita, ya Allah aku banyak dosa, diri yang kerdil, yang hina, ya Allah. Di Arafah itu umpama di mahsyar. Tapi kali ini tak ada kita merasai seperti itu. Kita tiada kedengaran suara-suara talbiah, dan seolah-olah hilang platform untuk kita minta ampun dengan Allah. Bagaimana platform untuk kita sampaikan subhanallah rindu kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan platform kebaikan kita, subhanallah, platform untuk kita menyantuni jemaah kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah hilang. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, Ustaz dan juga doktor, kita fikirkan bersama, adakah benar yang disebut oleh Nabi SAW, kita berada di penghujung dunia. Penghujung dunia yang seolah-olah bila kita melakukan Allahu Akbar musibah, kita melakukan musibah yang datang tu daripada dosa yang kita lakukan. Seolah-olah Allah gambarkan yang ini daripada bala, daripada seolah-olah kafarah atas dosa yang kita lakukan. Mari kita fikir bersama, kita renung bersama. Bayangkan kalau tahun yang kita rasai tahun ini, tahun depan berlanjutan, tahun akan datang berlanjutan, seolah-olah tak ada lagi kita nak menunaikan haji. Bagaimana? Kita fikirkan. Kita boleh merancang tahun depan kita dapat kod, tahun akan datang kita dapat kod, tapi kita kena fikir wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, tapi Allah lah sebaik-baik perancang. Allah tahu isi hati kita bagaimana, Allah tahu apa di pemikiran kita bagaimana. Tapi apa yang saya nak gambarkan, kita fikirkan bersama, Allah sedang tarbiyah kita untuk perbetulkan nilai keduniaan yang kita impikan. Kita kena pusing nilai akhirat, nilai bagaimana untuk kita letakkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya, yang kita kena prepare bagaimana kita untuk kembali kepadanya. Kita fikirkan bersama. Hari ini boleh jadi kita mikirkan keduniaan semata-mata. Pergi haji pun kadang kita bangga dengan harta. Pergi haji pun kita bangga dengan kedudukan kekayaan kita. Duk sembang dekat Arafah, sepatutnya kita sembang, kita mikirkan dosa.
Tapi di Arafah kita boleh fikir bisnes bagaimana. Di Mina di saat kita nak lontar jamrah, kita boleh fikir apa lontaran saham kita, apa lontaran kita punya pelaburan. Tapi kita tak pernah fikir apa lontaran sikap buruk kita lontarkan. Bagaimana lontaran kehinaan, tunduk tawaduk kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Allahu Akbar. Itu yang dapat saya gambarkan, Ustaz. Masya-Allah, Ustaz. Jadi sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian, sebenarnya 2020 satu muhasabah yang besar untuk kita. Selain daripada diri kita ini, kita bayangkan apakah sebenarnya yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita ini, sehingga kadang-kadang haji tahun ini, tahun depan belum tentu juga masih pulih. Dan kita doakan kepada semua supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan, beri ubat kepada kita, berikan kesempatan, dan yang paling penting Allah jemput seluruh umat Islam datang untuk menjadi tetamunya. Senang penonton sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Khairil dan juga Ustaz Ashraf yang sudi bersama kita di studio pada kesempatan yang berbagi ini. Juga kepada sedang penonton yang setia mendengar perkongsian kami daripada awal hingga akhir rancangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan beri manfaat, mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita, mudah-mudahan menambah kerinduan kita kepada haji, kepada Baitullah. Sesungguhnya Baitullah, rindu yang tertangguh menyebabkan kerinduan kita terus menyemarak supaya kita cinta kepada Allah dan juga Rasul. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.